Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita di Kolej Universiti Geomatika akan mengadakan sedikit sesi perbincangan bertajuk Geometrik Merentasi Pelbagai Disiplin Penuhi Pasaran Kerjaya. Sebelum kita bermula, marilah kita melihat video yang akan dikudarkan sebentar lagi. Geomatica was established in 2004 by the name Geomatica College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatica College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatica University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatica University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatica ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatica University College for a brighter future. Hello, bersama saya semula. Bersama saya pada hari ini adalah Surveyor GS Wan Muhammad Syafwan daripada Universiti Pertahanan Malaysia. Jadi program pada hari ini kita akan bersembang santai bersama beliau mengenai topik geometrik merentasi pelbagai disiplin penuhi pasaran kerjaya. Sebelum kita mulakan, saya ingin menjemputlah Encik Wan untuk memperkenalkan diri dulu, macam mana latar belakang dan macam mana boleh involve dalam bidang geometrik, macam mana boleh meminati bidang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali terima kasih kepada pihak Geomatica College University College, terutama kepada Dr. Amira kerana sudi menjemput saya lah untuk memberi sedikit perkongsian lah berkenaan dengan geometrik ini. Mungkin perkongsian ini dapat digunakan pada masyarakat kelak lah, dan apa yang saya kongsikan pada hari ini insyaAllah dapat membantu dan lebih membuka mata masyarakat berkenaan dengan apa itu geometrik. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Wan Muhammad Syafwan bin Wan Muhammad Sabri, lahir pada 26 Ogos tahun 1991 dan makna saya sekarang ni berumur 31 tahun lah, dan berasal daripada kampung Bunut Bayong, Kota Baru, Kelantan. Dan kalau ada slang Kelantan sikit tu minta maaf lah dan harap boleh faham lah ya. Okey, tempat lahir di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Lahir pun dah masuk universiti lah. Okay, dan latar belakang akademik saya bermula di sekolah rendah Kebahasaan Sultan Ismail III pada tahun 1998 hingga tahun 2003 lah, dan kemudian melanjutkan ke sekolah menengah dalam tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Ismail,
dan seterusnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah dan mengambil SPM di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah lah. So di Sekolah Teknik Tanah Merah ni SPM saya boleh share lah keputusan SPM saya hanya 1A saja. Dan A itu adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu saja yang A. Dan hasil daripada 1A SPM yang tu berbekal 1A di SPM itu, saya apply lah di Politeknik, di matrikulasi, di universiti, semua saya apply. Tapi rezeki saya di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah untuk menyambung ke peringkat diploma. Dan di peringkat diploma itu adalah di diploma ukur tanah lah. Sebelum tu diploma ukur tanah saya tak tahu pun apa itu ukur tanah. Saya main apply je masa tu. Cik Wan, masa di Sekolah Menengah Teknik, adakah ada berkaitan antara di Politeknik dengan di sekolah untuk mengambil diploma ukur tanah ni? Waktu sekolah teknik tu dah ada elemen-elemen sebab saya ambil dalam bidang kejuruteraan awam. Tapi ada sedikit saja elemen ukur tanah tu yang saya tahu masa tu menggunakan alat leveling lah, dan masa tu cuma tahu buat kontur macam tu je. Secara pendedahan secara lebih detail ukur tanah memang tak ada langsung. Maknanya masa di Politeknik lah baru. Masa di Politeknik barulah tahu apa tu ukur tanah. Tapi sebelum masuk Politeknik tu, masa nak apply ukur tanah tu, member dah cakap lah, kau pergi ukur kubur lah, bukan ukur tanah. Itu ukur kubur saja. Tapi tak apalah, saya masuk juga dan saya nak tahu apa itu ukur tanah. Dan di Politeknik, selepas masuk ke Politeknik, saya melanjutkan ke peringkat ijazah sarjana muda. Tapi sebelum sambung ke ijazah sarjana muda tu, 7 kali saya mohon universiti. Dan kali ke-7 baru saya dapat ke UiTM Shah Alam lah. Dan di UiTM Shah Alam, saya sambung ke peringkat sarjana muda, sains ukur dan geometrik. Dan ada kaitan lah dengan ukur tanah tadi. Masa ni geometrik saya pun masih sama-sama lagi sebab penggunaan term geometrik tu masih baru lagi. Masa tu lagi kawan saya pula sembang juga. Dia kata geometrik ni macam satellite, macam bumi semua tu. So saya macam menariknya, hebatnya nama geometrik ni. Tapi tak tahu secara lebih detail lagi geometrik. Sebab masa diploma tu hanya ukur tanah saja. Saya dedahkan dengan benda-benda macam tu saja. Tapi di peringkat degree geometrik. Okey, selepas ke peringkat degree tu, saya juga boleh share pengalaman saya sendiri. Saya repeat paper memang tiap-tiap semester saya repeat paper. Tiap-tiap semester saya repeat paper. Dan akhir sekali saya boleh grad jugalah dengan ijazah sarjana muda kelas kedua. So lepas tu saya berazam untuk sambung ke peringkat master dan alhamdulillah sambung ke peringkat master sarjana sains maklumat geografi lah ataupun dikenali sebagai GIS. Dan seterusnya saya sambung ke peringkat Dr. Falsafah di UiTM PhD, tapi atas faktor komitmen dan juga macam-macam lah faktor, saya berhenti di UiTM dan saya sambung ke peringkat PhD di UPNM, Universiti Pertahanan, di mana tempat saya bekerja sekarang ni lah. Okay, ini adalah sedikit gambar ketika saya di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dan ketika di UiTM, dan saya agak aktif lah dengan persatuan ketika di peringkat diploma dan juga di peringkat UiTM di peringkat degree. Dan pada satu ketika disebabkan kisah yang saya ceritakan berkenaan dengan SPM 1A tu, kemudian sampai ke perjalanan saya sampai ke PhD tu telah viral pada tahun 2017, dan inilah semua portal-portal berita sampai ke Indonesia pun ada quote saya punya cerita ni. Ada petik lah. Dan pada tahun 2020 saya dijemput oleh pihak Media Prima, iaitu di TV3 untuk mengisi slot wanita hari ini berkenaan dengan inspiration lah, berkenaan dengan bagaimana untuk survive ketika belajar dan perkongsian daripada budak SPM 1A masuk Politeknik, repeat paper tiap semester, kemudian sambung ke peringkat PhD. Tu saya berkongsilah sedikit ketika slide ini. Dan kalau kita tengok daripada perjalanan akademik Encik Wan, kita boleh katakanlah walaupun kita mungkin di peringkat bawah kita tak berjaya seperti orang lain, tapi jangan mudah berputus asa dan
kita cuba dulu untuk menyambung pelajaran sebab jika kita cepat sangat berputus asa dan terus nak terus pergi kerja dalam bidang-bidang yang sebenarnya kita belum explore lagi pun, kita dah suka nanti kemudian kita akan menyesal sebab kenapa kita tak sambung dulu bidang ni. Tapi umur dah meningkat tua. Itu sajalah yang boleh saya tambah daripada pengalaman. Setuju. Saya sangat setuju. Sebab ilmu tu bagi saya, ilmu tu dia tak putus lah. Sentiasa bersambung-sambung. Walaupun kita repeat paper ke apa ke, jangan give up. So teruskan saja untuk menimba ilmu ni. Tak semestinya menimba ilmu secara formal. Maksud secara formal ni adalah secara macam saya lah. Sambung peringkat CJ, peringkat seterusnya lah kan. Tapi secara informal pun kita perlu tingkatkan ilmu juga. Jangan putus asa. Itu yang saya boleh ceritakan lah sedikit. Dan pengalaman kerjaya saya pula, saya juga menjadi seorang surveyor di LSJ Geomatics dan sebagai GIS technician di CGT, UiTM, dan jadi researcher di UMC Dell, Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya, dan juga Pusat Dialog dan Peradaban di Universiti Malaya. Saya juga menjadi researcher di SIRIM, Shah Alam, dan menjadi programmer mobile apps untuk projek grant bersama UiTM, UUM dan juga KPT. Dan pernah menjadi part-time lecturer di UiTM Shah Alam dan juga part-time lecturer di UPNM, dan sekarang ni saya berkhidmat di UPNM lah sebagai pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam UPNM. Itu sedikit latar belakang pengalaman kerja saya lah. Untuk flow perjalanan kerja saya ni, untuk pengalaman industri mungkin sedikit kurang lah yang saya terlibat. Tapi engagement saya terhadap industri agak banyak dan networking saya bersama industri juga sedikit banyak membantulah untuk saya implement dalam akademik. Dan saya boleh mengajar pelajar saya biar selari dengan apa yang industri hendak. Itu yang saya selalu terapkan lah. Ini sedikit penyelidikan yang saya lakukan sepanjang tempoh 2019 hingga ke sekarang ini, dan hasilnya ada 7 penyelidikan dan 4 grant penyelidikan, dan 3 daripada 4 grant penyelidikan ini dah tamat, dan alhamdulillah semuanya berjaya lah dengan hasil daripada peruntukan 20,000 yang diperuntukkan, alhamdulillah, dan banyaklah penerbitan yang telah dilakukan berdasarkan daripada grant ini. Untuk khidmat profesional saya pula, saya menyertai professional bodies dan beberapa professional bodies, iaitu antaranya di Institution of Geospatial Remote Sensing Malaysia, IGRSM, ataupun dikenali sebagai GS, Geospatialist, dan bersama dengan Royal Institution of Surveyor Malaysia, RISM, dan dapat title SR lah, Surveyor. Dan yang terbaru 2021 saya sebagai professional technologist lah bersama dengan Malaysian Board of Technology, MBOT, dan dapat title technologist, TS. Bukan saja di peringkat national, tapi di peringkat international juga saya involve sekali, iaitu menjadi members untuk Moon-Sighting Committee Worldwide. Ini lebih kepada astronomi survey. Apa itu astronomi survey mungkin kita bincangkan selepas inilah. Dan saya juga terlibat aktif dengan Persatuan Saintis Muslim Malaysia. Ini kita ada program bersama dengan youth program peringkat belia, dan banyaklah program-program di peringkat belia yang kita boleh terapkan, bukan sahaja berkenaan dengan geometrik tapi pelbagai bidang yang ada dalam tu, dan sangat sesuai lah untuk kita membina network daripada persatuan ini. Dan akhir sekali yang terbaru adalah saya menjadi ahli untuk International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Ini adalah international lah, 2 international dan 4 peringkat nasional. Dan saya juga terlibat dengan perundingan kepakaran, antaranya yang ini perundingan kepakaran untuk menyiasat pesawat yang tergelincir, pesawat di Long Seridan, Sarawak. Okay. Encik Wan, masa untuk perundingan kepakaran ni, kat mana apa yang kita boleh kongsi sikit lah dengan para kita punya audience ni, apa yang telah dibuat semasa Encik Wan memberikan perundingan? Okey, untuk perundingan kepakaran ketika menyiasat berkenaan dengan pesawat tergelincir ni,
kita menggunakan aplikasi dan juga menggunakan drone untuk melihat kesan lapangan terbang tu dan melihat kesan tayar lah yang tergelincir tu. So daripada hasil siasatan tu kita telah membuat satu pemetaan daripada drone dan kita membuat analisis, kita lihat banyaklah pergerakan yang menyebabkan tayar pesawat tersebut tergelincir. Dan kita dapat lihat surface landasan kapal terbang tersebut dan kita buat mapping, kita lihat struktur permukaan landasan kapal terbang tu agak mungkin berisiko untuk pesawat landing. Jadi dekat situ kita boleh lihat lah macam-macam lah yang kita boleh investigate, mungkin disebabkan tayar ataupun disebabkan surface ataupun disebabkan aquaplaning ataupun air bertakung yang berada dekat situ. Banyak benda yang kita boleh lihat dan faktor-faktor yang menyebabkan pesawat tu tergelincir. Dan ada satu lagi perundingan saya bersama dengan solar PV dan ketika itu kilat menyambar solar dan kita petakan kilat tersebut dan kita lihat solar yang terkesan disebabkan kilat tu merebak disebabkan kilat tu dan hasil pemetaan solar tersebut kita dapat lihat ladang solar tu hampir terbakar. So daripada pemetaan tu kita dapat lihat secara visualize lah. Ini pemetaan kita menggunakan drone semua. Ini semua menggunakan drone. Ini menggunakan drone saja. Salah satu cabang dalam bidang geometrik ini. Okey, dan sebentar lagi kita akan kupas sedikit mengenai cabang UAV ni jugalah dalam kita punya next session lah kan. Ya. Terus sebuah sedikit lah berkenaan dengan perundingan kepakaran. Dan yang bersama dengan berkenaan dengan perundingan kepakaran dalam kes pesawat tergelincir ni, saya bersama dengan Biro Keselamatan Udara lah. Biro Keselamatan Udara daripada TUDM. Daripada TUDM. Dan ini sedikit anugerah lah yang saya terima, iaitu anugerah Akademik Cemerlang untuk anugerah pengajaran dan pembelajaran, anugerah perkhidmatan Cemerlang dan anugerah Akademik Cemerlang kategori inovasi pengajaran. Dan hasil penyelidikan pun ada dapat 2 emas dan 1 perak untuk poster exhibition peringkat UPNM, dan ini adalah peringkat national untuk final year project dan postgraduate poster competition, dapat 1 emas dan 1 perak pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kita improve lagi dan alhamdulillah dapat 4 emas 3 perak. Ini semua elemen-elemen geometrik lah yang kita implement dalam Jabatan Kejuruteraan Awam. Dalam bidang civil engineering kita implement geometrik dan hasilnya inilah yang menyebabkan orang tertarik dan minat lah untuk mengetahui lebih mendalam berkenaan geometrik. Jadi Encik Wan, dia bukanlah maksudnya geometrik ni hanya untuk geometrik sahaja. Dia boleh pakai oleh orang daripada bidang-bidang lain lah. Macam contoh macam Encik Wan banyak pakai dalam bidang civil engineering lah kan. Jadi tak apalah, lepas ni kita akan kupas lagi lah dengan lebih mendalam kita kupas lebih mendalam lagi lah dekat mana yang geometrik boleh apply dalam civil engineering ataupun mana-mana bidang lagi lah. Dan satu lagi saya dapat Silver Award untuk Malaysian Technology Expo 2020 Special Edition untuk COVID-19, dan ini adalah satu penyelidikan berkenaan dengan web-based GIS untuk memantau COVID-19. Kita buat contact tracer dan kita buat mapping lah berkenaan dengan data pesakit COVID-19 ni. Waktu PKP dan sepanjang waktu PKP tu inilah penyelidikan kita. Kita tak duduk sajalah, orang kata tak duduk saja. Kita buat penyelidikan juga. Dan sebenarnya geometrik ni boleh juga implement dalam healthy. Bukan sekadar ukur tanah, bukan sekadar macam saya cakap tadi lah, kau pergi ukur kubur lah. Maksudnya doktor pun nak tengok jugalah. Doktor pun nak tengok juga berkenaan dengan mapping tu. Ini sedikit berkenaan dengan penerbitan saya ada di Scopus dan IEEE dan juga termasuk dengan penerbitan artikel akhbar. Ini ada 3 penerbitan artikel akhbar yang saya terbitkan pada tahun lepas, iaitu berkenaan dengan analisis pemetaan data raya lebih efektif tangani banjir. Ini berkenaan dengan GIS pemetaan dalam banjir
ni pada awal tahun. Saya menulis artikel akhbar ni awal tahun dan hujung tahun 2021 betul-betul banjir. Kalau dia boleh kita imbau kembali, kalau kita baca balik rencana ni, mungkin kita boleh implement lebih awal untuk persiapan menghadapi banjir ni. Dan yang kedua adalah penerbitan rencana berkenaan dengan JIS, Data Raya Bantu Percepat Agihan Vaksin. Dan ketika itu kita baru saja menerima vaksin dan bagaimana kita nak distribute vaksin. Jadi saya menulis artikel inilah. Dan dalam artikel ini banyaklah menceritakan bagaimana untuk kita distribute vaksin tersebut by state, by kampung semua. Bukan sekadar secara tradisional saja, kita boleh menggunakan elemen JIS ni juga untuk distribute vaksin tersebut. Dan yang akhir sekali adalah sistem maklumat geografi bantu parti kena pasti corak pengundian. Ini adalah JIS dalam politik. Dalam politik pun kita boleh masuk. Kita tengok kat sini banyak aplikasi daripada bidang geometrik iaitu JIS dalam lain-lain punya bidang yang kita boleh bantu bidang-bidang lain untuk mengenal pasti masalah, untuk dari segi pengurusan, dari segi mengenal pasti corak. Kita kalau tidak, kita hanya akan fikir geometrik ukur tanah sahaja, geometrik ukur tanah sahaja. Sebenarnya dia lebih daripada ukur tanah sahaja untuk bidang geometrik ni lah. Ya. Untuk elemen JIS ni mungkin kita kupas selepas inilah secara lebih detail. Dan saya rasa itu sajalah sedikit perkongsian dan pengalaman dan juga apa orang kata perkongsian yang saya boleh berikan lah berkenaan dengan latar belakang saya. Itu saja saya. Terima kasih. Cik Wan, kalau kita tengoklah pada hari ini, bidang geometrik ni seakan tenggelam. Dia bukan tenggelam sebab apa, tapi mungkinlah pada perspektif saya, penggunaan terma-terma baru. Terutama sekali bila kita sebut pasal geometrik, orang tak tahu apa benda geometrik ni sebenarnya. Adakah hanya ukur tanah je? Kalau ukur tanah je, kenapa tak guna saja term ukur tanah tu, kenapa perlunya guna term geometrik ni? So daripada pengalaman Cik Wan lah dalam bidang geometrik ni, boleh tak terangkan pada kita punya penonton apakah sebenarnya itu geometrik dan apakah bidang-bidang yang terkandung di dalam ni? Okey, itu adalah satu soalan yang menarik lah yang selalu bermain dalam fikiran masyarakat kita lah. Apa itu geometrik? Apa itu geometrik? Adakah geografi campur matematik dan jadilah geometrik? Sebenarnya ada elemen tu. Ada geografi campur matematik dan jadilah geometrik. Ada elemen tu. Tapi secara asasnya adalah geometrik ni adalah berkenaan dengan apa yang ada di atas permukaan bumi, kita nak transfer masuk dalam kertas ataupun masuk dalam komputer. Dan ianya melibatkan XYZ. XYZ tu adalah apa? XY tu adalah latitude, longitude ataupun north east south west, dan Z itu adalah ketinggian. So itu bermain dengan apa benda pun, apa yang ada dalam permukaan bumi kita ni ada XYZ dia, itu location. Bila melibatkan location, contoh saya berada dekat sini, saya berada di Geomatika University College pada hari ni, ada XYZ dia. Saya datang daripada Ceras sampai ke sini, ada XYZ dia. Dr. Amirah send location dalam WhatsApp, ada location dia. Location tu adalah XY dan ketinggian tu adalah Z. Itu adalah XYZ. Itu dalam geometrik. Apa yang ada permukaan bumi, kita nak transfer dalam bentuk aplikasi dalam secara mobile ataupun komputer, ataupun kita nak transfer ke dalam kertas. Apa yang kita nampak di permukaan bumi, itulah yang ada di permukaan kertas. Itu adalah geometrik. Iaitu melibatkan location dan juga pemetaan. So kita petakan apa yang ada di permukaan bumi tersebut. Okey. Dalam geometrik juga dia sama macam doktor lah orang kata. Dalam doktor ni dia ada ONG dia ada pediatrik dia, ada pakar mata. Tapi dalam geometrik ni juga ada sub kepakaran yang ada lah. Antaranya adalah kadastra, kejuruteraan, GPS, sistem penentuan global, fotogrametri, hidrografi, remote sensing, astronomi, JIS, sistem maklumat geografi. Terlalu banyak. Dan setiap orang tu boleh jadi champion dekat mana-mana saja yang dia berminat. Bukan sekadar ukur tanah tadi saja, tapi banyak lagi sub-sub bidang yang dia ada. Samalah kalau kita nak jadi doktor pun, takkan kita nak jadi doktor untuk kesemua penyakit. Kita mesti ada satu minat kita dan kepakaran kita lah yang kita boleh jadi champion lah untuk sub bidang tersebut. Okay, kalau kita tengok kat sini, first kali berkenaan dengan kadastra lah.
Cadastre, dan kita dalam juruukur kita pentingkan berkenaan dengan precise dan juga accurate. Inilah berbeza dengan cabang-cabang lain lah untuk dari segi pengukuran. Dan itu yang paling penting adalah precise dan accurate. Tapi certain kerja kita tak memerlukan precise dan accurate, tetapi dia lebih kepada visualize, iaitu spatial. Sebab tu saya lebih gemar menggunakan geometrik ataupun geospatial technology. Geometrik combine dengan geospatial technology. Sebab kalau geometrik, pure geometrik, kita memerlukan precise dan accurate. Tapi kalau geospatial technology kita memerlukan precise, accurate dan visualize. Itu yang penting. So dalam cadastre ni antaranya kita terlibatlah dengan Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958, dan antara agensi yang terlibat dengan benda-benda dalam bidang geometrik ataupun ukur tanah ni adalah JUPEM, Jabatan Ukur Badan Pemetaan Malaysia, dan seterusnya adalah LJT, Lembaga Juruukur Tanah, dan kita ada Pejuta, Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia, Pejuta. Dan kerja-kerja cadastre ni adalah berkenaan dengan penentuan sepadan negeri, daerah, mungkin bandar dan seksyen, dan kerja-kerja pelupasan tanah termasuk tanah desa, bandar dan kampung. Kita juga melakukan kerja-kerja pengukuran bawah tanah ataupun dikenali sebagai stratum, dan kita ada juga strata. Kalau bangunan lot, bangunan bertingkat tu kita panggil strata. Kerja-kerja pecah bagi tanah, pecah bahagian tanah. So saya rasa ramai orang yang ada aset, iaitu aset tanah. Lagi-lagi orang kampung kan banyak tanah. So kerja-kerja untuk pengukuran pecah sepadan, kalau parents meninggal dunia, macam mana kita nak pecah lot tanah semua, ini adalah kerja-kerja surveyor lah, kerja-kerja geometrik lah dalam sub bidang cadastre lah. Itu adalah berkenaan dengan cadastre. Saya rasa untuk yang cabang yang ini memang sangat-sangat popular lah saya rasa untuk ukur kadastre ni. Cuma mungkin masyarakat di luar sana tak pernah dengar nama ukur kadastre. Yang tahunya ukur tanah. Orang tahu ukur tanah dan teropong saja. Nak teropong tu nak teropong apa? Kita teropong dia punya angle ataupun sebagai bearing dan juga distance. Dan hasilnya kita keluarkan satu plan. Dan plan itulah yang kita gunakan untuk klien lah. Jadi dia menjadi sebagai rujukan, dan di setiap tanda sempadan tersebut adalah koordinat dia. Itulah yang dikatakan X, Y dan Z. Di bidang ni memang kita tahulah dia punya ketepatan dia, kejituan dia memang sangat-sangat tinggi. Ni boleh buat gaduh lah kalau tak accurate, dia boleh buat gaduh. Ya betul. Sebab sepanjang pengetahuan saya lah, saya pun bidang geometrik juga. Memang ukur kadastre ni berbanding dengan sub-sub bidang yang lain, kita memang tahulah dia punya macam mana kita nak kawal kerja luar apa semua tu supaya dia punya accuracy dia memang sangat-sangat tinggi lah. Jadi ketepatan dia tu berapa yang Cik Wan selalunya lah kalau kita selalu dengar orang kata duit siling tu pun lagi besar. Duit siling lagi besar. Dia punya mm, dia punya selisih ataupun error dia tu adalah mm lah, dia mm saja. Kalau letak pembaris tu memang dengan duit shilling pun lagi besar duit shilling tu lagi. Dia punya ketepatan. Ini memang boleh buat gaduh lah. Okey, mungkin hari ni boleh tahulah itu adalah pengukuran cadastre. Dan alat yang kita gunakan ni bukan alat speed trap. Kalau tengok tepi jalan tu bukan alat nak ukur speed trap. Tapi ni adalah alat ukur tanah. Untuk kita dapat lihat bearing dan juga distance. Okey, seterusnya adalah ukur tanah, ukur kejuruteraan. Okey, dalam ukur kejuruteraan ni banyak yang kita boleh implement. Antaranya dalam pembinaan. Selalunya surveyor ni akan masuk tempat yang orang tak pernah masuk. Kalau dalam first kali dalam hutan, orang surveyor lah yang selalunya mula-mula masuk. Satu-satu pembinaan yang nak start, first kali surveyor akan turun. Saya akan mulakan kerja-kerja pembersihan tanah semua. Untuk membersihkan tanah tu kita kena tahu juga sempadan dia tahap mana. Tu surveyor akan turun. Asal daripada tanah kosong sampailah bangunan siap. Inilah kerja surveyor. Untuk pastikan kalau sengit ke apa ke, inilah kerja-kerja ukur kejuruteraan. Untuk kita tahu, untuk kita kontrol. Tak nak bagi bangunan tu sengit, tak nak bagi bangunan tu collapse lah, akan ada efek lah selepas ni. Inilah kerja-kerja dalam ukur kejuruteraan. Dalam sektor pembinaan lah. Asal daripada tanah kosong sampailah bangunan siap. Itu kerja surveyor. Maksudnya dia akan
mula-mula sekali dia pun yang akan ukur dulu tapak macam mana tu tak Cik Wan? Ya. Masa dibangunkan pun kita ada buat kontrol kan, Ya. supaya bangunan yang dibina tu kita tahulah nak letak batu bata dekat mana kan. Dari segi ketebalan konkrit. Semua tu surveyor lah yang akan measure. Sampailah bangunan siap. Tu start daripada awal start daripada A sampai Z lah. Sampailah bangunan siap kan. Jadi kalau bidang kejuruteraan ni kita banyak lihat banyak pada construction lah, macam projek MRT kan. Sekarang ni banyak projek untuk kita punya transportation ni kan. Kalau kita lihat pun saya selalu menggunakan ungkapan ni lah, KL ni tak pernah siap. Kalau kita tengok jam kat mana-mana. Kalau dah siap bangunan pun tengah konstruk MRT. Kalau dah siap MRT pun akan konstruk jalan pula, nak buat highway baru. Selalu memang tak siap. So kerja-kerja surveyor ni sentiasa ada lah. Sentiasa ada kerja-kerja. Maksudnya bidang ni dia takkan putus lah. Takkan putus. Lagi ada job, lagi ada projek, memang surveyor akan turun. Itu baru kita cerita pasal KL kan, belum lagi. Itu baru dalam skop Lembah Kelang saja. Mungkin di kawasan-kawasan lain, Sabah Sarawak nak buat Pembonia highway ke apa ke, itu surveyor yang akan turun. Itu dari segi pembinaan, termasuklah terowong, jambatan, jalan. Sebab tu saya kata kalau nampak kita duduk teropong tepi jalan tu bukan speed trap. Itu adalah kita membuat kerja-kerja pengumpulan jalan lah untuk dapatkan butiran. Sebelum kita nak konstruk satu-satu benda, kita kena tahu dulu butiran dia tu. Itu kerja-kerja ukur kejuruteraan. Termasuklah utility. Utility adalah kita boleh dapatkan data bawah tanah menggunakan sistem, menggunakan alat GPR, ground penetrating radar ni. Kita boleh scan bawah tanah untuk kita dapat tahu kabel, sama ada kabel phone, kabel TMB ke. Sebab tu klien-klien kita adalah JKR, JPS, TMB, Telekom, Lembaga Lebuh Raya. Itu adalah klien-klien yang menggunakan khidmat juruukur lah. So bukan terhenti pada JUPEM ataupun license surveyor saja. Dalam agensi-agensi lain pun kita boleh tembus. Bukan dalam satu agensi saja. Kita tidak terikat pada satu agensi. Ini dalam ukur kejuruteraan lah. Cuma saya nak tambah sikit lah, biasanya kalau kita cerita pasal construction, kebanyakan orang akan fikir engineer sampai ke tertinggal surveyor tu. Walaupun surveyor daripada awal sampai akhir dia buat kerja. Ya. Orang tak kenal pun satu post. Satu post adalah satu position surveyor. Orang nampak engineer pakai topi putih, pakai topi kuning, itu yang jadi perdebatan. Tapi surveyor orang tak berdebat pun. Pakai topi putih ke pakai topi kuning. Tak. Tapi engineer selalu masuk dalam TV lah. Yang pegang plan, yang pakai kemas-kemas kan. Tapi reality engineer sebenar ataupun reality surveyor sebenar lainlah dengan suasana lapangan yang sebenar lah kan. Okey, itu adalah ukur kejuruteraan. Ini baru sikit ukur kejuruteraan. Okey, seterusnya ini adalah modern tools lah. Ukur kejuruteraan pun boleh menggunakan GPS. Tadi kita menggunakan alat total station. Total station ni lebih pada konvensional punya method lah. Tapi sekarang ni kita dah menerusi teknologi, kita menggunakan GPS, boleh dapatkan butiran. Okey, tadi kita menggunakan total station untuk dapatkan XY. Untuk dapatkan Z, kita menggunakan alat leveling untuk dapatkan ketinggian. XY koordinat kan, latitude longitude tadi. Tapi menggunakan GPS ni kita boleh dapat XYZ terus. Inilah menyenangkan kerja-kerja surveyor lah. Ini adalah kegunaan teknologi masa kini. So saya rasa kena update lah teknologi sekarang ni. Kita tak boleh bergantung pada konvensional saja. Tapi kena terima juga teknologi. Kerana teknologi itu memudahkan lah kita pada hari ini kan. Mungkin satu hari kita boleh dapatkan butiran 100 butiran satu hari untuk kerja-kerja konvensional. Tapi menggunakan teknologi mungkin kita boleh dapat 500 hingga 1000 butiran. Maksudnya kita boleh meningkatkan efisiensi. Ya, lebih meningkatkan efisiensi. Lebih cepatlah kerja-kerja kita. Iaitu menggunakan sistem penerangan global ataupun GNSS, Global Navigation Satellite System. Kerana ini dia berfungsi dengan satelit dan kerja-kerja pun tidak memerlukan tenaga yang banyak lah. Boleh menggunakan seorang tenaga buruh saja untuk mendapatkan data XYZ tersebut. Data location tadi kan. Okay, ini adalah fotogrametri.
Fotogrametri melibatkan pemetaan dan juga 3D model. Ini yang saya katakan menggunakan drone tadi. Teknologi menggunakan drone tadi boleh aplikasi dalam fotogrametri. So di drone tu kita dah ada attach satu kamera dan dia akan capture lah gambar-gambar yang terdapat bila kita capture data tersebut, kita collect data tersebut, capture gambar, kemudian kita buat mapping dan kita merge lah setiap gambar tersebut dan pastikan accuracy pun main peranan penting juga dalam kerja-kerja fotogrametri ini. Hasil daripada gambar-gambar yang dah dicantumkan tu menjadi satu peta. Macam kes yang saya siasat kapal terbang terhempas tadi, kita terbang drone dalam 1.5 km saja untuk landasan kapal terbang tersebut. Kita capture dan kita buat satu map, dan daripada map tersebut banyak benda lah yang kita boleh analisis dan menghasilkan 3D model lah daripada peta tersebut. Dia bukan peta yang kita tengok, peta yang travel tu, bukan travel kita pergi mana-mana yang pamphlet kan, bukan peta macam tu. Dia peta yang ada nilai, ada XYZ dia yang kita boleh measure. Nak measure jarak ke, nak measure dia punya surface ke, itu boleh measure menggunakan untuk yang projek yang mengenai yang kapal terbang terhempas tadi, dia seolah-olah macam kita buat postmortem lah kan, apa masalah yang menyebabkan tergelincir ni tadi. Boleh analisis. Dan teknik fotogrametri ni ada juga untuk forensik. Boleh gunakan untuk forensik. Mungkin maksudnya macam kalau kereta berlanggar. Kereta berlanggar, macam kes yang kes bomba yang Muhammad Adib dulu. Yang kebakaran tu kan. Kita boleh simulate balik macam mana boleh berlaku kemalangan tersebut. Sama ada menggunakan laser scanner ataupun kamera DSLR tu. Dan kita boleh create satu 3D model dan menghasilkan simulation lah bagaimana pelanggaran tu boleh berlaku. Dan kalau kita tengok van tu yang rosak tu, kita boleh scan van tersebut menggunakan kaedah fotogrametri ataupun menggunakan laser scanner, teknologi yang latest lah untuk fotogrametri ni, menggunakan terrestrial laser scanner. Kita boleh scan, kita boleh jadikan 3D model, kita tengok kawasan mana yang kemek, kawasan mana yang rosak. Dan daripada situlah kita boleh buat analisis lah, kita boleh buat forensik. Menghasilkan kemek macam mana betul ke berlaku kemalangan di kawasan tersebut disebabkan impact itu. Jadi kita boleh tengok dalam 3D model tersebut. Dan kita boleh measure lah berapa kesan kemekan yang ada pada van tersebut. Boleh measure kan. Termasuk dengan kalau bridge condition, kita boleh juga tengok bridge condition sama ada cracking berlaku pada bridge ataupun lumut terlalu banyak dekat bridge. Itu pun boleh kita lihat berdasarkan 3D model yang kita hasilkan. Dan teknologi yang latest punya, ini mungkin boleh dikaji, iaitu instrumen yang terbaru. Saya rasa ramai yang memiliki instrumen ni adalah iPhone 12 Pro ke atas, memang ada teknologi LiDAR. Kalau kita tengok dekat satu bulatan kecil yang di bawah kamera iPhone tu kan, dia ada 3 kamera dan satu lagi bulatan kecil kan, itu adalah LiDAR sebenarnya. So surveyor boleh gunakan LiDAR tersebut, boleh scan dan menghasilkan 3D model. So daripada 3D model itulah yang kita boleh ukur ataupun kita boleh investigate lah apa yang berlaku. Tapi sejauh mana accuracy tu saya tidak pastilah. Boleh dikaji lagi. Maknanya Cik Wan, macam bidang fotogrametri ni, as long as kalau kita ada instrumen untuk menangkap gambar dan kita ada knowledge untuk assemble semua gambar tu, tak ada masalah lah. Maksudnya tak perlulah kita betul-betul beli yang kamera khas untuk fotogrametri. Maksudnya tak adalah istilah kamera khas tu. Tak ada. Cuma dia berbezanya mungkin dari segi accuracy dia sahaja. Kalau menggunakan kamera DSLR mungkin macam ni. Kalau menggunakan kamera phone mungkin macam ni. Tapi bergantung pada teknik untuk kita proses data-data tersebut pula. Proses dan teknik kita snap gambar So dekat situ boleh tengoklah. So bermakna bukan alat total station ataupun benda lain yang kita cerita tadi, total station, GPS ada saja tadi untuk mengukur. Tapi sebenarnya
Dalam menggunakan phone kita sendiri pun boleh untuk mengukur dan menghasilkan tanpa sedar kita menggunakan, cuma kita yalah kalau kita tak masuk dan belajar dalam bidang ni, kita tak tahulah nak buat benda tu kan. Cuma secara tak langsung sebenarnya ramai orang pakai teknologi yang kita dah pakai, cuma tak tahu itu adalah elemen dalam geometrik sebenarnya. Ilmu dalam pengukuran lah sebenarnya kan. Itu adalah berkenaan dengan fotogrametri lah, termasuk dengan macam nak buat pembedahan plastik, reconstruction muka, itu pun boleh kita jadikan 3D model dan macam mana kita nak betulkan hidung kita balik. Kalau kes sumbing kan, macam mana kita nak reconstruct balik, dan medik pun boleh implement fotogrametri tadi dalam dia punya bidang. Okey. Itu adalah fotogrametri. Dan ini adalah hidrografi, ini sangat famous lah, orang kata masyuk lah kalau kerja dengan hidrografi ni. Iaitu lebih kepada ini pun saya rasa satu bidang yang memang popular lah. Ya, popular, sangat-sangat popular lah. Dan mungkin orang tak tahu sebenarnya dia duduk di bawah geometrik. Ya, sebenarnya dia duduk di bawah geometrik. Itu hidrografi kan. Hidrografi lebih kepada pengukuran di laut lah. Dan selalu orang muda yang bujang-bujang bawa habis grad ni memang akan kejar benda ni lah. Dan kerja-kerja untuk hidrografi ni seperti cari gali minyak, dan untuk kejuruteraan kita boleh juga implement untuk pembinaan jeti ataupun pengerukan ataupun tambakan tanah. Kalau kita nak buat jeti contohnya, so kita akan dapatkan surface bawah tanah tu. So kita dapat tahu dia punya geologi lah, ataupun permukaan tanah tu, permukaan dasar laut ataupun dasar sungai tersebut, sebelum kita nak pacak apa-apalah, kita nak tanam piling ke apa ke, kita kena buat kerja-kerja hidrografi ni dulu. Dan yang boleh kita relate dan agensi yang terlibat dengan kerja-kerja hidrografi ni kebanyakan melalui TLDM lah. Dan di TLDM pun ada unit hidrografi dia sendiri, dan kita juga dikawal oleh di TLDM lah. Kita tak boleh suka hatilah nak masuk sempadan kawasan orang kan. Okay, kita maksudnya kalau dari segi bidang kerjaya tu lah, graduate daripada yang ambil bidang hidrografi ni bolehlah serve as military officer dalam boleh, sebagai Navy kan? Pun boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi sebagai Navy ataupun maritim lah. Pegawai maritim. Pegawai maritim. Kita ada pusat hidrografi negara juga. So daripada satelit, daripada udara, kamera sampai ke dasar laut, kita pergi kepada remote sensing. Okay, remote sensing ni lagi atas lagi. Tadi drone sampai ke langit saja. Ni remote sensing daripada angkasa lepas. Daripada angkasa lepas pula. Yang kita boleh ukur, bukan sekadar atas tanah, bukan sekadar atas permukaan langit, bukan sekadar di dasar laut, sampai ke angkasa pun geometrik boleh terlibat sama. Iaitu dalam remote sensing lah, kita ada pusat angkasa dan juga agensi remote sensing Malaysia, ARSM. So kerja-kerja remote sensing ni mungkin Dr. Amirah lebih pakar lah berkenaan dengan remote sensing, sebab dia punya PhD pun remote sensing berkenaan dengan climate change kan. Biasanya kalau kita sebut remote sensing ni, memang orang di luar sana memang tak tahu sebenarnya apa itu remote sensing ataupun GIS tadi. Tapi saya rasa GIS dah mula popular lah sekarang. Cuma remote sensing atau dalam bahasa Melayu dia penderiaan jauh ni memang orang jarang dengar. So saya kalau bercerita pasal remote sensing ni, saya akan cakap, okay, cuba imagine kalau kita kerja dengan NASA. So itulah sebenarnya apa kerja yang kita buat. Kalau kita tengok movie-movie daripada barat, kita tengok banyak penggunaan teknologi satelit, macam mana dia menganalisa dari segi pergerakan. Sebab remote sensing pun bukan hanya bergantung pada image yang tak bergerak, yang kita pun ada juga. Cuma di Malaysia kita mungkin belum ada lagi peralatan canggih seperti itulah. Tapi di satu dunia kita dah mula ada macam radar kan Cik Wan. Radar, kita boleh tengok pergerakan. Maksudnya kita tak nampak lah muka dia handsome ke tak handsome, tapi kita boleh nampak pergerakan melalui suhu, melalui radar. Macam itulah. Jadi ni salah satu bidang sebenarnya yang sebenarnya kalau kita untuk apply di Malaysia ni sangat-sangat bagus dan sangat efektif lah untuk kebanyakan benda lah. Terutama sekali untuk pengurusan bencana.
Itu sebab lah kalau kita kawasan tengok yang besar. untuk pengurusan banjir kan. Kalau kita tengok contoh ni, bagaimana limpahan air sungai tersebut boleh dimonitor menggunakan satellite image saja. Ya, betul. Dan macam mana boleh terjadinya ni, dan macam mana kita boleh prevent untuk masa akan datang pun boleh juga melalui remote sensing ni lah. So kalau tengok kepada contoh ni juga, perubahan guna tanah. Mungkin waktu dulu penuh dengan hutan, kemudian perubahan kepada penuh dengan pembangunan, dan suhu permukaan tanah pun mungkin berubah. Semua ni boleh dapat daripada remote sensing ni lah. Selain tu dalam agriculture ataupun pertanian juga boleh menggunakan bidang remote sensing ni juga. Contoh nak tengok kesihatan pokok. Betul. Sekadar perkongsian saya baru-baru masa tahun 2020 saya ada terlibat dengan satu projek daripada UiTM bawah Profesor Dr. Roziah Jano. Kita nak tengok impak UiTM 20 tahun UiTM terhadap kawasan sekitar. Jadi apa yang kita lihat adalah setiap kali adanya kampus UiTM baru, walaupun kawasan sekelilingnya hutan belantara, tapi akan membangun menjadi satu bandar, dan itu akan meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Dan banyak lagi lah benda infrastruktur pun kita boleh improve kan. Dan daripada kampung, kalau takkan nak pergi keluar duit kan, jauh kadang kan. Jadi dia jadi satu bandar di tempat tu. Itu antara satu perkongsian saya lah, projek yang saya buat menggunakan remote sensing ni. Itu agak menarik lah dalam remote sensing ni yang boleh dikaji menggunakan satellite image. Dan satellite image ni pun pelbagai satellite yang kita ada. Bermacam-macam image yang kita boleh download secara percuma atau kita boleh beli. Untuk dianalisa. Untuk dianalisa lah. Macam-macam lagi lah dalam remote sensing ni. Jadi seterusnya sub bidang dalam geometrik ni adalah astronomi. So pak ustaz ke apa ke, ahli geometrik ni pun boleh jadi ustaz juga. Boleh membantu ustaz-ustaz ni juga. Sebagai contoh dalam buku astronomi ni kita lebih pada pencerapan anak bulan ataupun kita panggil sebagai ru'yatul hilal. So kita nak measure bila kenampakan hilal tu berlaku, waktu bila, berapa sudut lengkungan anak bulan yang dikatakan itu adalah anak bulan. Itu semuanya dalam astronomy survey dia panggil. Kalau setiap bulan tu selalunya orang akan famous tengok anak bulan ni waktu bulan Ramadan je lah. Sebenarnya kita tak tahu waktu bulan-bulan lain pun kita ada mencerap juga anak bulan tu. Dan hasil daripada pencerapan anak bulan tu juga kita boleh buat calculation dan kita boleh pengiraan takwim lah. Pengiraan takwim, kita buat pengiraan waktu solat. Ini adalah kerja-kerja di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia jugalah. Mereka lah yang mengeluarkan takwim ataupun mengeluarkan jadual waktu solat tersebut. Ini dalam skop kerja astronomi. Selain daripada cerapan gerhana. Sebab selalu kita tahu event tu berlaku bila diwar-warkan sahaja. Kita tak tahu bila yang akan berlaku. So kerja-kerja surveyor ni, kerja-kerja JUPM ni juga dia ada kalender lah. Dia buat bila akan berlaku gerhana. So bila dah predik bila berlaku gerhana tersebut, kita boleh tengoklah betul tak berlaku. So selalunya apa yang dikira tu adalah tepat lah. Tu dari segi astronomi. Selain tu lebih kepada penentuan arah kiblat pun boleh menggunakan alat total station tadi tu, yang kuning tadi tu, yang teropong tadi tu. Kita boleh menggunakan alat tersebut dan ada sedikit calculation dia dan kita boleh tahu arah kiblat kita, dekat mana Kaabah yang sebenarnya arah Kaabah yang sebenar kan. Tu dia lebih pada pengiraan astronomi lah dipanggil. Okey, sebenarnya banyak kan yang kita boleh implement dalam agensi, bukan sampai ke untuk implement dalam agama pun boleh. Bukan sekadar untuk masyarakat sajalah. Okey, yang terakhir adalah sistem maklumat geografi. Ini yang sangat famous lah sekarang ni, ataupun GIS, dikenali sebagai GIS, dan dia terlalu banyak lah untuk kita apply. Dan pada hari ini saya mungkin explain sedikit lah apa yang kita boleh implement GIS ni dalam pelbagai bidang yang lain. Sebab tu saya kata tadi, awal-awal tadi kita boleh jadi champion pada sub bidang tu, dan dalam sub bidang tu kita boleh jadi champion dalam sub bidang tu pula. Dia lebih detail lagi. Contohnya dalam kesihatan GIS tadi yang saya tulis tadi berkenaan dengan COVID-19 kan. Dia tak semestinya COVID-19 saja, kita boleh mapping denggi, kita boleh mapping penyakit malaria,
Dan awal-awal GIS ni juga ditemui oleh John Snow adalah healthy. Dia mapping kan penyakit taun. So bila dia buat mapping, hasilnya dia analyze data tersebut, rupanya jumpa location tu berpunca daripada paip yang ada keracunan kan, keracunan air paip tu dan menyebabkan penyakit taun. So GIS tu ditemui berdasarkan hasil daripada healthy punya pipe. Selain daripada healthy, kita juga boleh kepada transportation. Sebelum kita nak bina MRT, stesen MRT, so dekat mana location yang sesuai untuk kita bina MRT tersebut kan. So kita buat analisis, kita buat kajian semua tu dan dapatlah the best location untuk membina stesen MRT. Itu adalah contoh dari segi pengangkutan lah. Contoh AES, kita nak pasang AES tu, dia bukan pasang sesuka hati. Dia pasang location yang sesuai untuk pasang AES. Kat mana orang selalu bawa laju kereta. Tu dalam elemen transportation lah, pengangkutan kan, yang boleh diterapkan dalam GIS. Selain itu adalah geologi. Kita boleh tengok peta guna tanah ataupun di bawah tanah lah. Kita boleh tengok apa tu geomorfologi, data-data yang di bawah tanah kan. Sebab kita tak tahu, kita tengok atas ni sama je warna koko, warna merah semua je. Tapi bawah tanah kita tak tahu apa hasil bumi yang ada bawah tanah tu. Itu adalah pemetaan geologi, pun boleh diimplement dalam GIS ni. Selain itu adalah telekomunikasi. Telekomunikasi kita boleh mapping kabel-kabel ataupun pencawang-pencawang internet. Dan menarik juga untuk dikaji dalam telekomunikasi ni, bila berlaku PKP hari itu, kita boleh mapkan the best ataupun pencawang mana yang sesuai untuk melakukan kerja PDPR ataupun work from home kan. So mobile teko yang mana yang sesuai untuk kita guna. So kita mapkan semua pencawang-pencawang dan kita buat satu analisis, okay, the best apa ni orang panggil network yang sesuai ataupun apa ni orang panggil best telco yang kita nak guna tu, apa yang sesuai untuk location kita. Jadi itulah boleh menyelesaikan masalah ketika PDPR ataupun work from home ketika itu. Sebab mungkin kadang-kadang kita menggunakan telco yang tidak bersesuaian dengan tempat kita. Mungkin kita tak dapat liputan internet. Itu yang terjadi, yang ada sekolah-sekolah ataupun murid tak dapat nak berinteraksi dengan guru-guru mana. Ya. Sebab tu kalau saya pun terlibat aktif dengan NGO. So waktu NGO nak bagi SIM card free kepada pelajar-pelajar ni, dia sepatutnya tengok hasil data daripada GIS ni dulu. The best telco yang untuk digunakan telco apa. Dia tak boleh main bagi je. Ya, betul. Sebab kita sedia maklum ada tempat telco ni lagi okey. Ada tempat telco ni kurang. Kita cuma catat saja. Yang ni bagus, yang ni tak bagus. Tapi jika kita ada data dan kita mapping dan kita visualize dia, barulah nampak the best location tu adalah telco tersebut. Itu adalah dalam sudut telekomunikasi lah. Bukan sekadar pencawang ataupun telco, the best telco. Dia punya kabel semua tu kita boleh monitor juga. Macam pengukuran utility tadilah yang saya cerita tadi. Macam mana kita nak dapatkan kabel bawah tanah tu kan. Mungkin ada terputus ke apa ke. Boleh menggunakan GPR tadi. Dan kita buat satu mapping. Dan yang seterusnya pada pertanian, agriculture, macam remote sensing tadi jugalah. Kita boleh monitor kesihatan pokok ataupun kesihatan kita punya pertanian kita lah. Ataupun kita buat mapping bendang padi. So dekat mana yang kita nak tuai dulu, dekat mana yang tak perlu tuai lagi. So kita dah ada mapping tu. Dari segi management tu sangat bagus menggunakan elemen GIS ni. Okey. Yang seterusnya adalah ketenteraan. Ini sangat-sangat penting lah. Saya pun dalam bidang militeri ni, bekerja dalam bidang militeri ni, GIS ni memang sangat memainkan peranan penting lah. Jadi contohnya, kalau ada satu pesawat dia nak menyorok di celah-celah terrain, celah-celah bukit kan, celah-celah gunung. Jadi kita kena tahu the path dia punya laluan dia dekat mana. So melalui peta inilah, bila kita construct dalam bentuk 3D, kita tahu dekat mana nak lalu. So kita tak adalah nak langgar bukit tersebut. Kita dah ada laluan dia lah. Itu salah satu contoh. Dan contoh yang kedua, kereta kebal.
kita kena tahu kegunaan tanah tu. Manalah tahu tiba-tiba kawasan tanah tu adalah paya bakau. Macam mana kereta kebal nak masuk dalam paya bakau? Mungkin tersangkut lah tanah yang jenis berlumpur kan. Tu kita kena tahu dan kita kena ada satu map yang komplit lah untuk menggerakkan aset-aset ketenteraan ni. Itu bukan dari segi penggunaan aset saja, dari segi nak bertempur pun kita perlukan satu map juga untuk kita analisis musuh datang daripada mana, kita nak conquer kawasan mana. Itu adalah location. So location ni lah yang kita implement dalam pemetaan. Itu dari segi ketenteraan lah, military. Dan seterusnya adalah politik dan pilihan raya. Politik dan pilihan raya ni, ini adalah tesis degree dan tesis master saya lah. Dalam pilihan raya ni kita boleh tengok selalunya keputusan pilihan raya kita tengok dalam bentuk table saja. Dalam bentuk table ataupun kita tengok dekat TV hanya keluar keputusan yang ni menang, parti A menang, parti B menang, parti C menang. Tapi jika kita mapkan dia, kita boleh lihat faktor kenapa kemenangan boleh berlaku di kawasan tersebut. Sebagai contoh, pattern dia berkelompok, berselerak ataupun seragam. Dia mungkin faktor jarak disebabkan kemenangan dekat sini mungkin ada kawasan Felda dekat situ. Ataupun kawasan ni adalah kawasan yang meliputi kawasan yang internet laju dekat kawasan tu. Mungkin mempengaruhi kemenangan parti-parti tersebut. Sebab user dapat info terlalu banyak melalui media sosial ataupun apa-apa platform lah. Jadi inilah menyebabkan parti A ataupun parti B menang di kawasan tersebut. Bukan sekadar kita map keputusan saja, kita boleh buat prediction juga terhadap keputusan pilihan raya ni juga. Contohnya kita boleh lihat pada dari segi bangsa, agama, kita tengok demografi penduduk macam mana. So daripada dia punya persepsi, dari segi persepsi data-data tersebut, kita mapkan dia dan kita overlay dengan data-data keputusan pilihan raya ni, boleh lihatlah prediction tu, parti mana yang menang. Mungkin faktor kawasan yang luas, kita boleh menurunkan jentera yang ramai, ataupun kawasan yang kecil boleh kita gunakan jentera yang sikit. Faktor 3M ni memainkan peranan jugalah dalam geografi politik ni. Okey, itu adalah GIS dalam politik. Banyak dia punya aplikasi. Kalau kita tengok banyaklah aplikasi bidang geometrik ni. Jadi lepas ni kita akan buka untuk Q&A. Tapi sebelum tu marilah kita lihat dulu video yang akan dikudarikan semua lagi. Silakan. Boleh je nanti dalam Q&A. Okey, boleh kita sambung pada sesi Q&A. So sekarang saya ada 2 soalan lah untuk Encik Wan. Ada yang bertanyakan sekiranya dia mahu dia kata untuk dia pergi kepada career GIS ni, perlukah dia ambil subjek yang berkaitan ukur tanah? Apa pendapat Encik Wan berkaitan soalan ni? Okey, soalan berkaitan dengan teknologi dengan konvensional lah. Boleh katakan kan, jika nak belajar geometrik, perlukah jika nak champion dalam GIS, perlukah belajar geometrik? Bagi saya benda tu adalah perlulah, sebab geometrik ni adalah fundamental. Jika fundamental tu kena strong dululah, takkan tak tahu XYZ tu apa, terus nak buat spatial punya part. Sepatutnya kita kena tahu dia punya konvensional dululah. Tapi bila dah fundamental tu dah kukuh, barulah kita boleh implement dalam spatial. Bagi saya benda ni agak penting jugalah. Kalau kita buat satu map yang tak accurate, tak jadi makna juga, tak bermakna juga. Tapi jika kita hasilkan satu pemetaan yang lebih accurate,
Lagi-lagi melibatkan ketenteraan yang saya cerita tadi, application dalam ketenteraan, kalau tak accurate mungkin akan memberi kesan juga. Kalau dari segi pemetaan berkaitan dengan sosial macam geografi politik tadi, mungkin itu tak accurate pun tak apa. Tapi bila melibatkan ketenteraan, yang tu perlukan kepada accuracy. Jadi saya rasa benda ni agak penting lah untuk kita implement. Jadi, kalau macam di UPNM sendiri, Cik Wan, kalau kita tengok aplikasi geomatics ni memang banyaklah untuk ketenteraan sebab bila kita bergelar seorang anggota tentera ke, pegawai tentera ke, kita mesti sekurang-kurangnya tahu baca peta kan, betul tak? Betul. Jadi di UPNM macam mana? Macam contoh bidang GIS ni di sana. Kalau bidang GIS ni kita lebih fokus kepada ketenteraan dan keselamatan lah. Bukan sekadar ketenteraan saja. Tapi dalam selepas mereka grad ni mungkin mereka akan diposting ke RAJD, Regimen Askar Jurutera Diraja. Dan dalam RAJD pun banyak implement yang kita boleh gunakan dalam geometrik lah. Sebagai contoh, hari tu jambatan runtuh disebabkan banjir. So the best construction untuk kita buat jambatan tu mesti perlukan surveyor dululah. Material apa yang kita nak guna, jambatan jenis macam mana yang kita nak construct dan dekat mana yang kita perlu construct. Ini perlukan elemen GIS dan geometrik lah. Kalau tak ada ilmu geometrik dan GIS ni, dia kena seiring. Sebab tu saya rasa fundamental dan juga application perlu ada sama-sama lah. Sebagai menambah daripada ni, kita juga telah pun dapat perhatian daripada pihak keselamatan lain lah, contoh macam PDRM. Sekarang pun diorang telah mula menggunakan GIS ni untuk monitor petrol sebab dia ada permasalahan sikit. Walaupun mereka sendiri ada jadual untuk patrolling, tapi kadar jenayah mungkin kurang memberangsangkan lah. Mungkin ada penurunan, tapi penurunan tu tak seperti yang dijangkakan. Jadi dia menggunakan GIS sebab GIS juga involve real time punya data sekali. Untuk crime mapping lah. Ya, untuk crime mapping. Jadi kalau kita tengok bidang geometrik ni bukanlah kita hanya pergi turun construction. Dia ada banyak lagi lah bidang-bidang lain. Dan kalau kita berminat untuk menjadi anggota keselamatan juga, kita boleh juga boleh. menceburi bidang ni. Dan untuk makluman juga, di Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia juga ada bahagian Geospasial Pertahanan BJSP, bahagian Geospasial Pertahanan di bawah Jabatan Ukur. Kita memang ada dan jabatan ni apa yang saya nampak lah, dia seolah-olah macam kita tengok dekat TV lah cerita dia kan. Kita tengok macam cerita-cerita daripada barat ni banyak memaparkan dia punya military, dia punya functions yang menggunakan satellite image, menggunakan sistem-sistem komputer yang canggih-canggih. Jadi itulah sebenarnya semua kan. Ya, betul. Dia nak monitor macam mana nak bom rumah pengganas. Betul. Itu semua nak cari monitor macam mana. Ya. Ada satu lagi soalan untuk Cik Wan. Dia berkaitan dengan kalau kita dah mula menggunakan teknologi, sekarang ni banyak kan teknologi, kalau kita tengok tadi kita dah kupas sikit, perlu tak kita tinggalkan cara lama ni? Ataupun orang kata cara-cara dulu pemetaan? Ataupun macam mana? Apa pendapat Encik Wan? Dari segi cara tu, saya rasa cara tu perlu dikekalkan sebab itu juga adalah fundamental macam saya cakap tadi. Tetapi untuk implement fundamental menggunakan instrumen yang moden, so tak ada masalah. Itu sangat bagus lah. Kalau dulu kita guna alat total station dan juga alat leveling, mungkin hari ini kita boleh guna alat GNSS untuk dapatkan XYZ. Jadi ataupun sekarang ni kita pun dah ada automatic total station dan tak memerlukan tenaga buruh yang ramai. Turun site seorang-seorang pun boleh dapat data. So benda ni sangat bagus lah bagi saya. Tapi fundamental untuk konvensional tu perlu. Dan instrumen yang moden juga kita perlu update. Sama ada jika dulu orang menggunakan total station dan juga leveling, hari ini orang boleh mengukur tanah menggunakan drone. Boleh menggunakan GNSS. Orang boleh dapatkan 3D model menggunakan terrestrial laser scanner. Maksudnya dari segi cara kerja tu kita perlu mengekalkan cara kerja yang sebelum ni kita dah guna pakai
Cuma kita tukarkan peralatan tu Ya, sajalah. instrumen saja kita kena update pada teknologi lah. Kita kena peka lah. Tidak semestinya kita meninggalkan secara total berkenaan dengan alat konvensional ni. Satu-satu masa pun kita perlu menggunakan alat tersebut juga sebab accuracy pun kita tak tahu. Alat moden ni pun betul-betul accurate. Banyak lagi kajian yang kita boleh kaji menggunakan alat moden. Tapi sebab kita dah tahu alat konvensional tu tepat, mungkin kita boleh buat comparison antara alat lama dan juga alat baru. Yang mana lebih tepat. So jika alat baru ni lebih bagus, mungkin kita boleh menggunakan alat baru dan tanpa meninggalkan alat yang lama. So yang lama tak semestinya dia usang tak bagus lah. Ada satu-satu kena lihat pada konteks apa output produk yang kita nak. Kita perlu. Apa yang kita perlu, apa yang klien perlu. Dan juga saya rasa bergantung pada situasi lah. Mungkin ada masanya kita tidak boleh buat serapan GNSS. Bergantung pada mungkin kawasan tu banyak ada bangunan kan. ada bangunan. Jadi kita tak boleh menggunakan GPS tu lah. Jadi nak tak nak kita kena juga employ yang lama. Yalah. Ada kawasan yang kita tak boleh nak fly drone. Dia ada halangan-halangan dia dan waktu itulah yang kita boleh implement juga konvensional. So konvensional ni tak boleh tinggal lah. Saya rasa. Itulah sekadar pendapat saya. Sebelum ada lagi soalan ya Cik Wan? Cik Wan, kalau kita tengok ada soalan dari Ahmad Muaz. Kalau nak apply kos geometrik ni kena bermula ambil kos apa dulu? Dia tanya. Okey, untuk geometrik tidak semestinya dalam ukur tanah sajalah macam kita cerita tadi. Tapi basic dan fundamental ni adalah ukur tanah. So lebih bagus ambil ukur tanah teruslah. Bermula dengan ukur tanah dulu. Tapi prinsip yang utama yang perlu ada adalah perlu mahir mengira, membaca dan menulis. Yang ni yang paling penting. 3M ni yang paling penting. Ada mengira, membaca dan menulis. So sekarang ni pun kalau kita tengok warga asing pun dah pandai handle instrumen kita. Dah boleh buat kerja-kerja leveling. Dah boleh buat kerja-kerja boleh handle total station lah. Sebab dia boleh mengira, membaca dan menulis. Itu yang paling penting. Okey, kita ada lagi soalan. Kalau kita tengok daripada Ibnu Ghazali, mungkin ini saya yang perlu menjawab lah. So soalan dia, JUC ada tawarkan degree geometrik secara flexible learning. Ya, kita ada menawarkan program Bachelor in Geometrics secara flexible learning. Kita fleksibel tu maksudnya pensyarah dan student kita sendiri akan menentukan kelas macam mana kita nak conduct kelas dan apa yang you expect daripada kita. Selain daripada syllabus yang kita akan tentukan lah. Itu tadilah. Dan soalan terakhir, saya rasa ini memang soalan terkenal lah. Sebab kita memang terkenal bidang geometrik ni kebanyakannya memang tough job lah orang kata. Kena keluar berpanas-panas. Yang daripada Nazatul Atirah ni dia tanya, perempuan boleh ke jadi surveyor kalau ambil kos geometrik ni? Yalah takut kulit makin gelap kan, takut terbakar jemur kat panas kan. So sebenarnya dalam geometrik ni macam saya cerita panjang tadi, tak semestinya kita terlibat dalam kerja-kerja lapangan saja. Mungkin kita boleh implement dalam kerja-kerja GIS ataupun remote sensing tadi. Hanya duduk di pejabat, proses data dan analisis data. Sebab dia terbahagi pada banyak position juga kat situ. Sama ada nak jadi GIS technician, GIS analyst, GIS executive. Dia banyak position juga dalam tu. So bukan kerja lapangan sajalah dan bukan kerja lelaki sajalah untuk dalam bidang geometrik ni. Perempuan pun boleh terlibat sama. Jika minat dengan kerja-kerja yang tough ataupun minat dengan kerja lapangan, tak ada masalah, boleh proceed je. Boleh, ya betul. Saya ingin menambah sikit lah. Maksudnya kita sebagai perempuan tak ada masalah untuk kita jadi license surveyor. Sebab dia tak ada requirement yang kita perlu lelaki. Jadi lelaki untuk jadi license surveyor. Dan kita ada je license surveyor yang perempuan. Ramai sebenarnya. Dan ramai juga yang sedang mengambil, perempuan yang mengambil untuk ambil lesen sebagai license surveyor ni. Jadi dia tak ada masalah. Janji kita kena betul-betul lah mengikuti dan kita kena buktikan yang kita setaraf dengan orang lelaki untuk bidang ni. Itu sahaja.
dia tak ada masalah. Dia sama ada terpulang lah kita nak dalam geometrik ataupun geospatial teknologi ni lah. Macam saya explain tadi. Sama ada kita nak turun lapangan ataupun nak kerja di pejabat untuk kerja-kerja pemprosesan data. Dia tidak terikat lah kepada gender. Dia tak ada gender bias lah dalam geometrik ni. Terpulang pada minat kita. So jawapannya adalah boleh lah. Boleh lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, nampaknya saya rasa kita boleh kalau kita bolehlah kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Jadi Encik Wan ada apa-apa nak menambah untuk ataupun nak ni balik kesimpulan lah sebagai kesimpulan apa yang kita bincang berkenaan dengan topik kerjaya ataupun bidang dalam geometrik ni. Pertama sekali kita perlu dalam kerjaya lah mungkin sedikit nasihat lah daripada saya untuk yang fresh grad ataupun yang baru mencari skop kerjaya ni. Pertama sekali kita kena ada skill lah. Skill tu sama ada boleh handle instrumen dalam geometrik ni ataupun ada skill pemprosesan data, mahir satu-satu software ataupun skill buat programming. Ini sangat laku sekarang ni. Macam-macam skill lagi yang kita ada, ini yang jadi added value kepada kita. Dan added value ni lah, jika kita mohon kerja, inilah yang membezakan antara kita dengan orang lain. Mungkin orang ni pandai dari segi teori tapi tak pandai nak handle instrumen ataupun tak pandai nak proses data. Tapi jika kita ada skill tu, itu yang memberi kelebihan kepada kita. Dia boleh sembang, pumpang-pumpang dalam interview dia boleh sembang dengan teori. Tapi dari segi praktikal dia tak ada. Ini yang membezakan. Sebab bila kita bekerja ni, kita tak memerlukan teori sahaja. Dan kita dalam proses pekerjaan pun kita masih boleh belajar lagi. Tapi skill yang kita ada ni, ini yang menjadi added value kepada kita. Dan yang kedua adalah networking lah. Kita perlu bina satu network yang agak besar. Sama ada secara dalaman ataupun luaran. Iaitu maksud saya dekat sini sama ada dalam circle kita ataupun luar circle kita. Macam saya cerita tadi berkenaan dengan GIS. Macam-macam benda yang kita boleh implement. Macam mana kita boleh apply GIS ni ke dalam agensi-agensi lain. Kita tidak boleh terlalu rigid kepada geometrik itu adalah ukur tanah. Dan perlu jadi license surveyor sahaja untuk ukur tanah ni, untuk geometrik ni. Tapi dalam benda-benda lain, kita boleh juga terlibat dalam bidang tu. Tak semestinya jadi license surveyor saja dalam geometrik ni. Banyak lagi yang kita boleh implement lah geometrik ni. So itu sajalah pesanan saya. Yang pertama adalah skill dan yang kedua adalah networking. Kedua-dua ni jika digabungkan dan insya-Allah lah boleh mendapat satu pekerjaan yang baik lah. Dan dalam keadaan sekarang ini pun agak sukar untuk mencari pekerjaan kan. Jika kita ada berbeza sedikit dengan orang lain, inilah yang menjadi nilai tambah kepada kita. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah. Sedikit perkongsian mungkin boleh mendapat manfaat. Dan hari ini kita tahu ukur tanah itu, geometrik itu bukan geografi campur matematik. Ukur tanah itu adalah bukan ukur kubur. Tapi geometrik itu merangkumi kepada satu keluasan yang agak luas. Dan ilmu ni akan sentiasa mengalir. Sentiasa mengalir. Dan ilmu itu sangat-sangat luas. Jika kita lihat kepada ukur tanah saja, mungkin itu saja yang kita pegang. Tapi jika kita lihat kepada secara dalam skala yang besar, itulah yang kita dapat. Saya rasa sekadar itu saja. Wallahualam. Terima kasih kepada Geomatika University College kerana menjemput saya sekali lagi. Dan insyaAllah kita boleh berjumpa lagi lah. Ataupun boleh jemput lagi lah untuk bagi perkongsian secara lebih detail lagi lah. Okay, terima kasih Dr. Amirah. Saya rasa setakat itu sajalah program kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada yang menonton rancangan kami pada hari ini dan sentiasa anda semua berada dalam keadaan sihat dan patuhilah SOP sepanjang kita di dalam pandemik ini. Sekian, terima kasih.